Falsafah pendidikan ialah suatu sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal mengenai pendidikan dan pengajaran yang dijalankan di sekolah dan kelas. Kepentingan falsafah pendidikan bagi menetapkan segala perancangan dalam pendidikan termasuk penetapan dasar-dasar pengisian program pendidikan, penentuan isi kandungan kurikulum, aspek pelaksanaan kurikulum dan sebagainya ke tujuan yang sama. Sebagai contoh, mengembangkan potensi individu, melahirkan insan yang seimbang, harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Mewujudkan masyarakat yang berilmu, berpengetahuan dan berakhlak mulia. Dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan negara yang mana dasar pendidikan dikenali sebagai dasar pendidikan kebangsaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan satu sistem pembelajaran yang memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Sebagai contoh, dapat menyatukan sistem pendidikan, membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia, membentuk negara yang stabil, bersatu padu dan progresif. Sistem pendidikan menyatakan bahawa sistem adalah komponen atau unsur-unsur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya adalah untuk melaksanakan matlamat yang terkandung dalam dasar dan falsafah. Sistem pendidikan peringkat pendidikan terbagi kepada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, kolej, universiti. Sistem peperiksaan yang telah dilaksanakan seperti PT3, UPSR, SPM dan STPM. Fungsi-fungsi falsafah pendidikan. Fungsi pertama, falsafah pendidikan sebagai suluh yang memberi panduan dan arah tuju kepada segala usaha pengembangan dan kemajuan pendidikan. Fungsi kedua, falsafah pendidikan menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan matlamat pendidikan negara. Fungsi ketiga, falsafah pendidikan sebagai rujukan untuk membantu para pendidik memahami sistem pendidikan negara. Fungsi keempat, falsafah pendidikan sebagai bimbingan untuk para pendidik semasa mereka melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Fungsi kelima, falsafah pendidikan sebagai dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan kurikulum, bahan-bahan pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Implikasi-implikasi daripada melaksanakan falsafah pendidikan. Implikasi pertama, melahirkan rakyat Malaysia yang berketerampilan. Implikasi kedua, melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Implikasi ketiga, melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Implikasi yang keempat, melahirkan rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri. Implikasi terakhir, melahirkan rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan. Pendidikan memainkan peranan utama dalam membangunkan modal insan. Rakyat yang mempunyai pendidikan tinggi akan melahirkan modal insan yang cemerlang. Melalui pendidikan, seseorang individu itu akan dapat meningkatkan taraf hidupnya dan menjadi masyarakat yang berjaya serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Secara terperinci, pendidikan dapat melahirkan insan yang bermoral, berilmu dan patriotik. Poin pertama, macam mana melahirkan individu yang bermoral?
Okey, melalui pelbagai mata pelajaran dalam pendidikan formal seperti pendidikan moral dan pendidikan Islam, nilai-nilai moral serta adab sopan santun dapat didedakan dan diaplikasikan di peringkat awal iaitu pada peringkat tadika lagi. Contohnya, pengaplikasian prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan seperti menghormati guru-guru dan individu yang lebih berusia. Hal ini seterusnya mendorong ke arah pembangunan negara iaitu kemakmuran dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara Malaysia. Perpaduan dapat dipupuk dalam pelbagai kaum seperti Melayu, India dan Cina dengan sifat hormat menghormati dan bertoleransi kerana kesalahfahaman dan unsur-unsur perkauman dalam masyarakat dapat dielakkan. Kedua, pendidikan memang melahirkan insan yang berilmu dan bertanggungjawab. Setiap insan seharusnya melengkapkan diri dengan pelbagai jenis ilmu seperti ilmu sains, keagamaan dan sebagainya. Hal ini adalah penting untuk melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelektual. Melahirkan insan yang berilmu dan bertanggungjawab turut mempengaruhi pembangunan negara kerana belia hari ini merupakan entiti penting sebagai calon pemimpin pada masa hadapan. Oleh itu, pemimpin yang berilmu perlu dilahirkan agar dapat menyamin hala tuju dan strategi pembangunan negara dan dalam masa yang sama, mereka perlu bersifat bertanggungjawab dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil. Sudah terang lagi bersuluh bahawa melahirkan insan yang berilmu dan bertanggungjawab merupakan impak penting pendidikan terhadap pembangunan insan. Akhir sekali, pengaruh pendidikan terhadap insan dan negara adalah memupuk individu-individu patriotik dan cinta akan negara. Seperti mana masyarakat sedia maklum, mata pelajaran sejarah telah pun dinyatakan sebagai projek wajib lulus bermula pada tahun 2013 di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Hal ini berikutan sikap pelajar yang sambil lewa dan menganggap rema subjek sejarah. Melalui tindakan tegas ini, pelajar akan lebih cakna akan peristiwa-peristiwa yang penting pada masa lalu dan dapat mengambil iktibar untuk masa hadapan di samping belia-belia muda turut mempunyai pengetahuan asas tentang sejarah negara. Hal ini seterusnya menjadi ilmu kepada mereka untuk memupuk semangat cinta akan negara dan sikap lantang menyuarakan pendapat untuk pembangunan negara pada masa hadapan melalui medium yang tepat. Pendidikan mampu untuk melahirkan seorang insan yang berjaya di alam pekerjaan, berkemahiran serta berfikiran tinggi. Di samping itu, pendidikan juga dapat mendidik seseorang insan untuk menjadi seorang yang berakhlak dan mempunyai nilai-nilai yang dapat meningkatkan aset seseorang insan itu. Dari segi ekonomi, pendidikan secara tidak langsung akan dapat melahirkan model insan ataupun tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan berkualiti. Model insan yang dapat dilahirkan melalui pendidikan adalah bersifat kreatif, inovatif dan produktif dalam sesuatu perkara. Perkara ini akan membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara melalui produktiviti dan meningkatkan penggunaan inovasi teknologi. Kedua, dari segi sosial, pendidikan dapat menyatu padukan rakyat yang pelbagai kaum di Malaysia. Hal ini kerana setiap rakyat perlu ada nilai murni, etika serta sahsia yang baik dalam diri masing-masing supaya masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Perpaduan akan menjadi semakin kukuh. Pendidikan agama dan sivik serta moral dapat mengajar nilai seperti amanah, jujur, bertanggungjawab dalam diri seseorang insan itu. Sebagai contoh, semasa musim pandemik COVID-19 melanda negara kita, boleh melihat betapa pendidikan ini sangat mempengaruhi cara pemikiran serta perbuatan seseorang individu tersebut. Isunya ialah apabila seseorang itu mempunyai pendidikan yang secukupnya, contohnya berkaitan ilmu, penjagaan diri dan kesihatan. Semasa pandemik melanda yang berterusan sehingga masa kini, mereka diarahkan berkurung dan tidak keluar rumah. Arahan ini dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia dan di sini kita boleh lihat sama ada pendidikan berjaya mempengaruhi ataupun tidak kepada individu dan masyarakat. Seterusnya adalah berkaitan kepentingan pemakaian pelitup muka dan penjagaan diri seperti mencuci tangan. Arahan ini sangat diambil berat oleh orang yang mempunyai pendidikan kerana mereka tahu apa yang baik dan apa yang tidak untuk diri mereka dan keluarga berbanding dengan orang yang tidak mempunyai pendidikan.
Pembangunan negara sememangnya telah memberikan impak terhadap kemajuan pendidikan sesebuah negara. Impak negara terhadap kemajuan pendidikan ini saya bahagikan kepada 4, iaitu pembangunan negara dari aspek sosial, pembangunan negara dari aspek kemajuan teknologi, pembangunan negara dari aspek ekonomi dan pembangunan negara dari aspek kestabilan politik. Kesemua aspek pembangunan yang telah saya nyatakan tersebut jelas memberi impaknya yang tersendiri terhadap kemajuan pendidikan. Pertama, mari kita kupas pembangunan negara dari aspek sosial. Pembangunan negara dari aspek sosial nyata telah memberikan impaknya yang tersendiri terhadap kemajuan pendidikan. Hal ini saya katakan demikian kerana dengan wujudnya pembangunan dari aspek sosial ini, pendidikan telah diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam negara tanpa mengira latar belakang mereka. Justru itu, hal ini mampu membangunkan atau meningkatkan tahap pemikiran masyarakat yang dididik ke arah pemikiran yang lebih maju. Kita akan melihat pula pembangunan negara dari aspek kestabilan politik. Pembangunan negara dari aspek kestabilan politik ini juga amat memberikan kesan terhadap kemajuan pendidikan negara. Seperti kita sedia maklum, sistem pendidikan sesebuah negara sememangnya dicorakkan berkisarkan ideologi politik sesebuah negara. Melalui hal ini, proses pendidikan yang berlaku di dalam negara mempunyai matlamat jangka panjang yang tetap dan jelas. Selain proses pembelajaran dalam bilik darjah juga akan mampu dijalankan bersesuaian dengan matlamat yang telah ditetapkan. Selepas itu, terdapat juga pengakhiran peruntukan dan belanjawan pendidikan tahunan. Pengakhiran peruntukan dan belanjawan ini diberikan kepada setiap institusi yang memenuhi syarat dalam negara. Tujuan utama pengakhiran peruntukan dan belanjawan ini adalah bagi memastikan setiap aktiviti pembelajaran yang memerlukan dana dapat dijalankan dengan mudah dan lancar. Seterusnya, mari kita melihat pembangunan negara dari aspek kemajuan teknologi. Pembangunan negara dari aspek kemajuan teknologi ini juga turut memberikan kesan positif yang tersendiri terhadap kemajuan pendidikan dalam negara. Hal ini dapat dilihat melalui banyaknya penggunaan ICT dalam proses pembelajaran dan pengajaran di semua institut pendidikan dalam negara. Melalui hal ini, para guru dan pelajar mampu menimba dan berkongsi ilmu pengetahuan dengan sangat mudah apabila maklumat tentang pembelajaran dan pengajaran amat mudah diperolehi melalui penggunaan ICT. Jelasnya, dengan wujudnya pembangunan negara dari aspek kemajuan teknologi ini, proses pembelajaran dan pengajaran dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Selanjutnya, mari kita teruskan dengan pembangunan dari aspek ekonomi. Pembangunan negara dari aspek ekonomi ini juga jelas memberikan impak terhadap kemajuan pendidikan dalam negara. Hal ini saya nyatakan demikian kerana jelas kita dapat lihat menerusi pembangunan negara dari aspek ekonomi ini, banyak bantuan yang telah diberikan kepada para pelajar. Sebagai contoh, bantuan seperti beasiswa, rancangan makanan tambahan, RMT dan skim pinjaman buku teks telah diberikan kepada para pelajar yang telah melepasi syarat minimum bagi mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu juga kita dapat lihat bahawa terdapat juga perkembangan infrastruktur bagi tujuan pendidikan. Sebagai contoh, maklumat ICT dan maklumat sains telah dibangunkan bagi tujuan pendidikan dalam negara. Jelas kita dapat lihat bahawa pembangunan negara dari aspek ekonomi ini turut memberikan impaknya yang tersendiri terhadap kemajuan pendidikan dalam negara.